Alright, so malam ni. Malam ni kita cerita tajuknya menyelesaikan masalah pengangguran. Menyelesaikan masalah pengangguran. Video yang saya share tadi kan, video dalam grup WhatsApp tu kan. Video dalam WhatsApp group tu dia topik dia tu AI. AI itu ialah artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence maknanya kecerdikan artificial, tiruan lah. Kan, kecerdikan tiruan lah. Maksud dia tentu boleh kata robot, robot software lah. Robot software lah. Boleh juga katanya tu kan. It's a robot software. Bukan hardware, software. Arti AI akan ambil alih. AI akan ambil alih banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan di dunia nanti. Sudah berlaku pun. Sampai DJ radio pun. Kan? DJ radio pun sekarang sudah ada AI, sudah ada robot yang jadi juruhebat. Juruhebat radio tu bukan manusia, kan? Artificial intelligence yang jadi juruhebat. Okay, jadi banyak benda akan diambil alih oleh artificial intelligence dan dia lebih smart, kan? Dia lebih bijak lah, kan? Lebih bijak daripada manusia. Contoh chat GPT yang digunakan tu kan, chat GPT. Chat GPT tu artificial intelligence untuk tuan-tuan berchatting. Berchatting. Dan dia boleh ikut logat Kelantan pun boleh. Macam radio tu kan, macam tadi kan video tu. Chat GPT dia guna logat Kelantan. Cakap Melayu, logat Kelantan. Begitulah kehebatan tu, kehebatan artificial intelligence itu. Jadi banyak nanti pekerjaan yang akan diambil alih oleh benda-benda seperti itu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, benda ni ada pro and con dia. Ada pro and con dia. Ada kebaikan dia juga. Ada kebaikan dia supaya manusia tu buat benda lain lah. Buat pekerjaan lain lah. Yang lebih berkualiti lah. Kan? Biarkan kerja-kerja itu dibuat oleh robot. Okay, jadikan robot tu hamba. Kita jadi master dia. Jangan terbalik pula. Jangan dia jadi master, kita jadi hamba pula. Itu yang ditakuti Elon Musk ya. Antara manusia terkaya di dunia sekarang ni. Dia pernah beritahu artificial intelligence ni ada unsur-unsur risiko kepada manusia, keselamatan manusia. Okay. Boleh berlaku di masa depan artificial intelligence ini ambil alih pengurusan dunia. Ada risikonya. Jadi manusia ni kena kontrol, kena kawal juga perkembangan artificial intelligence ni. Kalau tidak macam jadi Terminator tu lah, macam filem Terminator tu kan. Itu artificial intelligence itu tu.
Robot ambil alih kan. Okay, macam ChatGPT tu, dia dia boleh guna semua information, semua maklumat. Semua maklumat yang ada di internet tu, kan, daripada engkau tulis, berbilion manusia tulis dalam internet tu, information tu, dia boleh ambil tu. Okay, jadi dia paling bijak lah tu tak? Sebab semua information tu dia boleh akses secara cepat. Ya, jadi otak dia tu mana boleh lawan kan? Tak boleh lawan kan? Okay, dia lebih hebat kalau ensiklopedia kau, dia tahu semua. Dia tahu semua. Al-Quran kau dia tahu semua. Semua di dalam dia punya information kan. Itu super power dari segi maklumat. Okay. ChatGPT lah sekarang ni yang paling powerful. Komputer yang paling powerful. Apa kaitan dengan kita? Okay. Apa kaitan dengan kita yang buat bisnes live good? Kalau pekerjaan tambah berkurang kerana diambil alih oleh artificial intelligence, bagi kita tuan, tidak jadi masalah tu. Kan? Baguslah. Senanglah kita tarik orang masuk live good kan. Okay? Senang kita nak tarik orang masuk live good kerana live good ini dia mempunyai infinity. Kita boleh offer pekerjaan, pekerjaan inverted comma lah. Pekerjaan ni maksudnya inverted comma. Maksudnya kita jadikan dia bisnes lah. Engkau tak ada pekerjaan, ikut bisnes kita. Engkau tak ada pekerjaan kan? Tak ada. Engkau tak buat apa-apa kan? Okay, jadi engkau ikutlah bisnes kita. Adalah kerja engkau. Tapi bukan pekerjaan. Tapi adalah kerja engkau. Adalah aktiviti engkau. Okay, adalah aktiviti engkau nak habiskan masa engkau tu kan. Daripada engkau tak buat apa, tengok TV je kan. Okay. Jadi kita boleh offer engkau unlimited. Unlimited. Manusia yang kita boleh offer, tawarkan tu unlimited, tidak ada had. Tak ada had, tak ada had. Berapa ramai pun engkau punya kawan kau yang nak cari kerja, yang nak cari rezeki, okay, untuk buat aktiviti, kita boleh terima. Okay, jadi orang-orang yang ada masalah pengangguran, come here. Datang sinilah, belajar dan buat kerja lah. Anytime, anywhere, di mana pun engkau berada kan, anywhere lah. Dan anytime kau nak join kita, boleh. Dan tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya, aku tak kisah engkau umur berapa tahun, warga negara apa, bangsa apa, agama apa, tak kisah. Okay? Semua kita terima. Tak ada sijil sekolah, tidak apa. Tak ada kad pengenalan, tidak apa. Tak ada pasport, tidak apa. Kita terima semua orang. Asalkan hiduplah. Asalkan dia itu hidup. Umur tak kisah. Kanak-kanak pun kita terima. Okay, so ini kekuatan yang kita ada dalam Live Good, tuan. Okay, kalau tuan-tuan miliki satu syarikat sendirilah, kata engkau ada syarikat sendirilah, engkau ada ladang kelapa sawit, engkau ada 5,000 hektar kan. Wow, besar tu. 5,000 hektar.
Okay? Jadi engkau boleh tawarkan manusia untuk menjadi pekerja engkau, kan? Tombak buah kau, kan? Potong rumput kau, tabur baja kau, macam-macam pekerjaan kau boleh offer. Jadi kerani kau, jadi kalau kita panggil dulu apa itu, mester, kan? Jadi pengurus ladang kau, tapi dia limited, terhad. Kalau engkau ada ladang tu, pekerjaan kau mungkin bolehlah katalah engkau boleh tawarkan maybe boleh dapat 2,000 pekerja, kan? 2,000 pekerja ya. Contohlah. Ada limit dia. Walaupun engkau dah jutawan dah, multimilioner, ada ladang besar, kan, beribu hektar. Tapi yang boleh engkau bantu, yang boleh engkau tawarkan kepada orang-orang yang tak ada kerja ni, dia terhad. Ini kira ramai ni 2,000 orang ni, kan. Kan, engkau dah jutawan pun paling ramai engkau boleh offer 2,000 orang. Tapi kita, tuan-tuan, dalam Live Good, walaupun kita bukan jutawan lagi, kan, hari ini engkau join hari ini pun, engkau dah boleh offer berjuta-juta manusia kerja. Unlimited lah. Hari ini engkau join, engkau tak kaya pun, tapi engkau boleh offer berjuta-juta pekerjaan kepada orang, berjuta-juta orang, unlimited. Itu kehebatan bila kita ada bisnes ni. Rahmat yang kita boleh offer tu besar, tuan-tuan. Because we are affiliate. Kerana engkau jadi affiliate itulah. Okay, engkau bayar RM250 ni, engkau dah jadi affiliate. Disebabkan engkau affiliate ni, engkau ada kuasa. Engkau ada kuasa nak offer infinity bilangan orang untuk bekerja di Live Good, kan. Bekerja di sini, kan. Engkau tak ada kerja, mari di sini, kan. Buatlah kerja di sini. Kita boleh offer berjuta-juta orang. Sebabkan engkau affiliate. Kalau bukan affiliate, engkau jadi member, ya. Engkau jadi member tapi tidak affiliate, engkau bayar cuma RM50 je. Okay, engkau tak bayar 250, engkau bayar RM50 je. Bila kau join tu. Jadi engkau bukan affiliate. Sebila engkau bukan affiliate, engkau tak ada kuasa. Engkau tidak ada kuasa nak offer orang lain bekerja dalam Live Good. So engkau tak boleh sponsor orang, kan? Engkau tak boleh sponsor orang. Jadi engkau tak boleh offer orang lain. Okay, jadi affiliate ni powerful ni. Powerful tu. Sebab tu kau kena bayar lah. Kan? Sebab tu kau kena bayar 200 ni. 200 ini untuk affiliate, yang RM50 ni untuk bulanan tu jadi 250 tu, kan. That's why you pay. Kenapa engkau bayar tu? Kenapa bayar 250 ni? Supaya engkau ada kuasa lah. Engkau ada kuasa nak offer kerja pada orang lain, kan. Kata lain sponsor lah. Engkau boleh sponsor orang lah, kan. Tapi orang dah jadi fobia dengar perkataan sponsor, kan. Sponsor itu bagus, bukan tak bagus, kan. Manager itu bagus, kan. Ini kena cari orang kan ni, manager kan ni, kan. Dia otak dia dah jadi negatif lah pasal manager tu, kan. Sebenarnya manager tu bagus. Manager tu kita nak bagi orang pekerjaan.
Nak bagi orang tu pekerjaan, ada benda dia boleh buat kerja kan, untuk dia bina dia punya rezeki. Nak aja tu bagus. Cari orang tu bagus. Kan? Cari orang maksudnya kita nak tolong orang kan. Kena cari orang, ya kena cari orang, nak bantu orang. Kerja kita membantu orang. Orang-orang yang tak ada kerja atau orang-orang yang ada kerja tapi gaji tak cukup. Kerja ada tapi tak cukup kan. Kalau di KL, di Lembah Kelang ni, ramai orang yang ada dua kerja. Ramai orang yang ada dua kerja kan. Kerja utama dia tak cukup duit. Jadi dia buat kerja bawa Grab. Biasa contoh macam itulah, bawa Grab ataupun bawa Food Panda ke. Food Panda ke. Apa-apalah kerja-kerja tambahan ni kan. Nak cukupkan dia punya rezeki. Satu kerja tak cukup untuk tampung keluarga contoh. Akan tambah kerja. Okay. So, kita boleh offer ni tuan-tuan kepada orang-orang yang tak cukup duit ni kan. Tak apalah, engkau buatlah kerja Grab engkau tu kan, Food Panda kau, apa-apalah kerja engkau tu. But at the same time, cuba buat Live Good. Engkau buatlah Live Good sebagai another tambahan ni. Sebab ini kan kita boleh buat part time. Buat Live Good ni kan boleh buat part time. Tidak perlu full time. Tidak perlu full time. Kita tidak perlu menggunakan banyak masa untuk buat Live Good ni. Sebenarnya engkau boleh buat part time, 2 hours per day. Dah cukup dah kan. 2 jam sehari, tapi konsisten lah. Konsisten. Every day. 2 jam every day. Jumpa orang ke, tuan-tuan main WhatsApp ke, main Facebook ke, apa cara sekalipun. Tapi gunakan masa 2 jam sehari untuk buat kerja. Okay, jumpa kawan, cerita dengan dia. Atau call. Atau WhatsApp kan. Apa saja komunikasi lah. Untuk ajak orang join Live Good. Now, jadi kita punya kerja, ruang kerja kita. Okeylah dia kata, apalah aku kena buat kan? Apalah aku kena buat ni kan? Kalau orang yang bekerja ni dia kata, what is my job description? Kan? Kalau kita kata job lah kan. Tahu job? JOB ni tahu? Apa makna JOB? Okay. Itu biasa orang kata macam tu lah. Job tu yang just over broke. Okay. So, apalah kita punya job description bila join Live Good. Okay. Kau punya tugas apa? Tugas engkau apa bila engkau join Live Good? Pertama tu dah, tugas engkau ialah engkau nak create. Engkau kena bina your dynasty. Engkau kena bina engkau punya dynasty lah. Your business dynasty lah. Kerja engkau tu bina business dynasty engkau. Kalau dalam Live Good kita panggil network. Dalam dunia network marketing kita panggil network lah. Kau kena create network engkau lah. Business dynasty engkau. Engkau punya community engkau lah. Binalah community engkau tu. Binalah pengikut engkau tu. Binalah kelompok engkau tu kan. Kelompok engkau tu. Binalah bangsa engkau. Bangsa engkau. Bangsa Live Good engkau lah. Dengan cara apa sekalipun.
Bina engkau punya community itu. Jadi ini exciting ni, sepatutnya benda ni exciting. Kerja yang exciting sebenarnya kan, membina kita punya kelompok ni kan. Kita seronok, sepatutnya seronok lah. Buat bisnes ikut ni sepatutnya seronok, sepatutnya. Jadi engkau punya kerja, bina your community. Engkau lah kepala dia. Engkau lah Adam dan Hawa tu kan. Adam dan Hawa tu engkau. Starting dengan engkau. Dia bermula dengan engkau. Okay? Bermula dengan engkau. Sebab tu dia kata beginner kan. Dia bermula dengan engkau. Jadi engkau sekarang nak cipta engkau punya dynasty. Engkau nak cari penganggur-penganggur menjadi engkau punya ketua puak. Menjadi ketua puak engkau kan. Ini dynasty engkau ni. Kau nak cari penganggur-penganggur kau yang tak ada kerja tu kau. Menjadi ketua setiap cabang ni. Kabilah engkau. Atau kau nak cari orang-orang yang berpengaruh kau. Yang ada pengaruh. Menjadi ketua cabang kau ni. Tak kisah. Siapa yang kau taja tu tak kisah dia orang berpengaruh ke, tak berpengaruh ke, orang biasa-biasa ke, it doesn't matter. Sponsor je. Sponsor saja. Sebab apa tuan-tuan, kita boleh makan ini infinity. Okay? Kita boleh makan kedalaman dia ni. Kedalaman ni, infinity. Kalau tuan-tuan perhatikan apa yang disampaikan oleh Ben Kriski kan, last Friday kan, okay. Tapi benda tu selalu dia ulang-ulang juga. Dia nak bagi tahu kita, tuan-tuan, dia nak bagi tahu kita ni, it doesn't matter, tak kisah di mana dalam kumpulan kita tu ada diamond. Tidak perlu pun level 1 jadi diamond tu. Tidak perlu. Kalau level 1 jadi diamond, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tapi tidak perlu pun. Kalau diamond engkau di level 10 ke, level 20 ke, level 30 ke, tidak apa. Engkau masih makan bonus. Dia level 100 ke di bawah, jauh ke bawah kan, jauh ke bawah. Engkau masih makan, okay? Sebab apa kita punya matching bonus tu? Matching bonus kita ni tuan-tuan, dia makan 5 generasi diamond. Okay, dia makan 5 generasi, maksudnya dia berhenti yang ke-6 lah. Yang ke-6 dia berhentilah, dia berhenti kat situ lah. Jadi yang 5 generasi ni dalam tu, dalam ke bawah-bawah tu. Jadi tak kisah engkau sponsor siapa pun tak kisahlah. Kan? Orang ni hebat ke tak hebat ke, sponsor je. Tak pernah buat direct selling, tak pernah buat network marketing, tidak apa, sponsor je. Okay, sebab biasa macam itulah tuan. Biasa seperti yang berlaku dalam Live Good ni, diamond tu dia di bawah-bawah ni. Orang di atas ni kadang dia bronze, ini silver, kan? Silver, bawah tu platinum, bawah tu diamond kan. Tu diamond, bawah lagi diamond. Dia macam itulah. That is real life. Yang kehidupan macam itulah tuan. Tidak semestinya yang orang kau sponsor tu hebat. Tidak apa. Dia tak hebat pun tidak apa.
nanti adalah orang hebat yang di bawah mereka tu akan muncul. Okey, pentingnya engkau istiqamah je. Istiqamah je. Okey, jaga. Yang sudah beritahu banyak kali, kau jaga. Your group level 1 jaga. Pastikan ini anak engkau ni, anak live good lah tuan-tuan. Anak dalam live good lah, bukan anak betul, anak live good. Okay. Level 1 ni anak live good engkau. Level 2 ni cucu live good engkau. Dia cucu live good engkau. Jadi engkau jaga anak cucu je. Wajib tu, anak cucu. Level 1, level 2. Pastikan jadi bronze 5. Anak jadi bronze 5, cucu jadi bronze 5, anak engkau akan jadi silver. Engkau jadi gold. Kan? Engkau jaga 2 generasi tu, 2 level tu, engkau dah berpangkat gold lah. Okay, jadi bila ni duplicate, kau dah level 3, level 4, engkau naik pergi platinum. Sampai level 5, engkau naik pergi diamond. Masing-masing jaga 2 level. Okay, nanti bila engkau dah capai diamond, engkau dah jadi leader lah. Jadi leader tu, engkau jaga keseluruhan dia. Bukan saja 2 level ni. Engkau jaga keseluruhan tim kau sebab engkau dah ada kuasa dah. Okay, orang dah pandang kau dah. Kan? Contoh, ujung bulan ni kita ada diamond datang daripada Kuala Lumpur kan. Bagi taklimat kan di Kota Kinabalu kan. Ada nama tuan-tuan, sebab apa? Pangkat diamond tu kan. Ada nama. Orang datang ikut engkau punya taklimat tu. Sebab engkau ada nama. So maknanya engkau jaga keseluruhan engkau punya tim. Bukan level 1, level 2. Because your power, you dah ada power. Okay? Power because engkau dah capai kuasa diamond tu, pangkat diamond. Tapi sebelum kau capai diamond tu, kau kena jaga 2 level ni. And duplicate that. Duplikasikan tugas itu. Kan? Dia kena duplikasi kan. Dia kena wasiatkan kepada anak dan cucu dia. Kan? Wahai Karim, kan? Engkau anak aku dalam ikut, aku wasiatkan engkau jaga anak engkau dan cucu engkau. Okay, pastikan dia beranak 5 juga jadi bronze 5. Macam engkau, macam aku, macam engkau kena buat macam tu juga. Dan wasiat ini engkau wasiatkan juga kepada anak cucu engkau. Supaya dia juga buat benda yang sama. Jadi sampailah wasiat engkau tu turun ke bawah kan. Diwasiatkan kerja itu. Kerja apa? Bronze 5. Sponsor 5. Itu wasiat dia. Engkau sponsor 5 kan. Jadi dia wasiatkan kepada ini wasiatkan kepada ini wasiatkan. Jadi wasiat tu berjalan tu. Berjalan ke bawah kan. Okay, bila wasiat ni sampai level 5 je, engkau dah diamond dah. Dia punya oral apa tu? Oral transmission. Transmisi lisan. Ya, transmisi lisan. Setiap orang yang kau sponsor, wasiatkan tu, engkau mesti bronze 5. Seboleh-bolehnya 30 hari. 30 hari engkau capailah bronze 5 tu. Ya. Tak dapat 5, engkau dapat 3. Alhamdulillah lah. Tak capai 5. Bulan ni aku tak capai 5, aku dapat 3 je. Alhamdulillah. Okey lah tu. Okey juga tu. Bulan depan tambah lagi 2. Okay, bulan pertama dapat 3.
Okey tu. 3 tu okey. Okey. Kalau 3 tuan-tuan Sibu tunjuk sekejap lah. Sibu tunjuk ni lama Sibu tak tunjuk kalau 3. Biasa Sibu tunjuk 5 kan. Kalau 3 macam mana? 3 macam mana? Okey, ini 3 tuan-tuan biasa Sibu tunjuk 5 kan. Apa jadi kalau masing-masing bawa 3? Cuba 5 tapi tak dapat 5, dapat 3 je. Ya kan? Alamak Sibu, aku cuba dapat 5 tapi tak dapat. 3 je. Okey tu. 3 tu okey. Dia macam ni lah jadinya. 1 bulan dapat 3. Itu dipanggil formula 131. Formulanya 131. Satu orang bawa 3 dalam tempoh 1 bulan. 131. Okay, jadi bulan pertama kau ada 3 orang. Okay, kau ada bronze lah. Bronze, bukan bronze 5 lah. Bronze. Okay. Bronze 3. Yang 3 orang tu bulan yang kedua bawa 3. Jadi 9. Level 2 kau ada 9. Jadi kau ada 12 orang. Belum lagi silver. Silver perlukan 20 kan. Engkau baru ada 12. Jadi masih bronze lah. Masih bronze. Tapi bronze ni dia boleh makan sampai 2 level kan. Fast start bonus lah. Fast start bonus boleh makan sampai 2 level. Masuk bulan ketiga. Ya tak apalah tuan-tuan, ni RM551 tu okey lah. 2 bulan. 2 bulan pertama kan. Bulan ketiga kau dapat lagi RM310. Okay, 3 bulan punya kerja kau dapat RM862. 3 bulan punya kerja RM862. Bonus fast start. Pangkat kau dah naik silver dah. Dah naik silver dah. Okay, 3 bulan capai silver. Nah, bulan keempat duplikasi 3 ni engkau ada 81 orang yang baru di bulan keempat. Okey. Engkau dah ada 120 orang terkumpul lah. Kumpulan dinasti engkau tadi tu. Dinasti engkau tu ada 120 orang. Engkau dah gold. Pangkat engkau dah gold. Sebab gold dia 100 orang. Okey. 100 orang. Tiga grup jalan. 3 grup jalan. Ada 100 orang. Okey. Jadi engkau dah naik pangkat gold. 4 bulan terkumpul adalah RM1,700 bonus fast start. Okay, ini kerja part time kan? Kerja part time banyaklah tu, RM1,700 tu. Now, naik bulan kelima, 81 ni bawa 3 dah 243 orang. Orang baru. Orang baru. Di bulan yang kelima orang baru 243. Bulan itu engkau dapat 1,600 satu bulan punya kerja. Banyak tu kan, 1,600 satu bulan tu kan. Engkau tak sponsor orang pun. Engkau tak sponsor orang pun. Engkau hanya sponsor orang di bulan 1 je ni. Bulan pertama engkau sponsor orang, bulan kedua mana ada engkau sponsor orang. Engkau tak sponsor orang dah. Engkau cuma bagi motivasi juga dengan 3 orang tu supaya dia buat kerja dia kan. Sudah 5 bulan ni 3,467 terkumpul. Masuk bulan ke-6 setengah tahun engkau buat kerja menjaga kumpulan engkau, menguruskan kumpulan engkau bawa 3 orang sahaja.
3 orang tu engkau kipas-kipas dia supaya dia maintain, supaya dia aktif ikut macam kau. Engkau dah naik platinum. Sebab kumpulan engkau dah ada 1,000 orang. 1,092 orang. Setengah tahun. Bulan ke-6 itu punya bonus kau dapat fast start RM3,000. RM3,350. Bulan ke-6 itu sahaja. Jadi kalau kau campur 6 bulan, sudah ada 6,800. Masuk bulan ke-7, 729 ni bawa 3, dah ada 2,187 orang. Orang baru, tuan-tuan. Di bulan ke-7 tu. Bonus engkau dapat 10,000. Bonus bulan ke-7 tu 10,000. Jumlah engkau punya kumpulan sudah ada 3,279. Engkau dah berpangkat diamond. Jadi maknanya tuan-tuan, engkau nak capai pangkat diamond kalau duplikasinya 3, bukan 5, 3. Kalau 5 lebih cepat lah. Tapi kalau 3 pun, masing-masing bawa 3, diperlukan 7 bulan saja. Satu orang bawa 3 dalam sebulan. Diperlukan 7 bulan saja untuk capai pangkat diamond kalau semua orang buat kerja itu. Ikut strategi itulah. Follow the strategy lah. 131. One person bring in 3 people in 1 month. 131. Kalau semua orang buat macam itu, it takes you 7 months untuk mencapai pangkat diamond itu. 7 bulan tu terkumpul 16,000. Tapi bulan depan, kalau ini duplicate lagi pergi 3, engkau ada 6,000 lebih orang baru. Bulan depan engkau dapat RM15,000 satu bulan. Terkumpul 30,000. Tetapi oleh kerana engkau dah 1 bulan dah diamond, bermakna engkau dapat diamond pool. So pada bulan 8 tu engkau punya bonus bukan 30,000 tuan-tuan. Engkau ada diamond pool. Ada tambahan diamond pool. Tambah 15,000 tambah 30,000, 45,000. 2 bonus, fast start dan diamond pool. Tak campur lagi matching bonus. Tak campur lagi matrix bonus. 2 bonus ni saja dah 45,000 kan. Diamond, pool dan fast start ni. So maknanya duplikasi 3 tu dah okey dah. Dah okey dah kalau kau boleh buat 3 pun tak apa. Kan? Target 5 lah, bawa 5 lah, tapi kalau 3 yang terjadi pun okey. Okey tu 8 bulan ni. 8 bulan kau dah financially free kan. Dah bebas kewangan dah ni. Jutawan dah. Dah jutawan dah ni sampai ke sini ni. Kalau kita sama-sama bersatu hati buat kerja ini kan. Satu orang bawa 3 pun tak apa. Dalam 1 bulan lah. Kan? Bukan 3 tahun. Bukan bawa 3 tu 3 tahun kan. Bawa 3 tu 1 bulan. Tapi yang lepas tu kau tak payah bawa orang lah. Tak payah bawa orang. Bawa 3 dalam 1 bulan, bulan pertama. Lepas tu tak bawa orang lagi dah. Engkau tinggal bagi motivasi je. Bagi wasiat tu. Sampaikan wasiat engkau tu. Ya. Bawa 3 ataupun kau kata bawa 5 lah, tapi 3 yang jadi pun tak apa. Tak sampai setahun. Tak sampai setahun dah jutawan dah. Kategori jutawan lah, bukan 1 juta kau dapat, tidak.
Tapi engkau dah kategori jutawan bila engkau dah capai pangkat diamond tu. Financially free. Okay? Jadi kalau engkau nak cerita benda ni dengan orang penganggur, orang yang tak ada kerja, orang yang dibuang kerja, orang yang kerja tak cukup gaji tak cukup. Okay, engkau cerita formula ni pun tak apa. Okay, engkau nak dapat gaji kan? Gaji engkau sini. Ini gaji engkau. Kami tak bayar kau gaji, tapi ini macam gaji lah. Ni duit kan? Ni duit ni. So inilah gaji engkau. Ya, inverted comma. Inilah gaji engkau. Jadi apa yang kau kena buat? Engkau kena buat bina engkau punya dynasty. Sponsor. Bawa orang, ajak orang. Semangatlah. Sebab ni nak bantu orang ni kan. Membantu orang semangatlah kan. Bukan kau buat seorang-seorang. Engkau berjemaah. Engkau berkumpulan. Seronoklah. Kan, kita nak jumpa orang ni. Jom kita jumpa si Farida tu. Farida tu aku nampak macam kurang duitnya tu. Kan, macam susah aku nampak dia tu. Jom kita jumpa dia. Jumpa sahabat kita tu. Kan. Kita ajak dia join. Live good. Semangat kan? Nak bantu kawan kita tu. Sebab kita ada kuasa nak bantu orang. Sebab kita affiliate. Kalau bukan affiliate, tak adalah kuasa kau nak bantu orang. Sebab kau tak boleh menaja orang. Kau tak boleh menaja orang. So, bila kau ada affiliate, kuasa affiliate tu, kau ada kuasa membantu orang. Unlimited number of people yang engkau boleh bagi kerja. Engkau bagi kerja kat dia. Kerja apa? Kerja bina network lah. Alamak ni cari orang. Ya, cari orang. Kita bantu orang. Memang kita kena bantu orang kan. Bagus kan. Kena psycho tuan-tuan. Okay? Kalau dia nak kata benda negatif, engkau kena lawan dia. Bila orang nak kata negatif pasal sponsoring, menaja orang, dia nak memperlekehkan kerja tu, tuan-tuan kena lawan dia. Perbetulkan dia punya mindset tu. You must be stronger. Kau kena jadi kuat daripada dia. Kan? Oh, ini cari orang ni malah. Kau kena lawan dia kan. Memanglah kita kena cari orang lah. Kita nak bantu orang kan, takkan nak bantu monyet kan. Yang kita nak bantu buat baik ini minan nas kan. Di antara manusia. Kalau disuruh buat dengan jin macam mana? So baguslah disuruh buat baik dengan manusia. Memang tugas kita membuat kebaikan dengan manusia. So inilah kerja kita. Menyebarkan kebaikan sesama manusia. Kerja engkau 3 orang. Kalau dalam strategi inilah 3 orang. Tidak apa. Engkau tak boleh buat 5, tak apa, 3 pun jadi ya. Tapi jangan 2. 2 tak boleh. 2 engkau tak naik pangkat. 3 boleh. 3 boleh. 3 boleh naik pangkat sampai ke diamond. Kalau kau nak pergi crown, tambah lagi 2 lah, jadi 5. Okay. Tak apa, engkau jadi diamond dulu. Dah jadi diamond, baru tambah 2 lagi, engkau boleh pergi kepada crown. 3 saja. 1 minggu, 1 orang. Engkau ada 4 minggu. Engkau ada 4 minggu, 1 minggu tak jadi kan. 4 minggu 4 orang aku jumpa. Daripada 4 orang aku jumpa tu, 3 jadi, 1 tak jadi. Tak apalah, engkau dapat 3 kan. Lepas tu bagi-bagilah. Bagi-bagilah tu. Jangan tamak ambil ramai orang kan. Okay. Jom kita kumpul kita punya marhaban kan. Kita punya marhaban tu kita kumpul lah. Kita buat perjumpaan lah. Cerita pasal live good ni kan.
Okay, jadi kau ambil 3 cukup lah. 3 kau ambil, lepas tu yang lain ni bagi-bagi lah. Dia 3, dia 3, dia 3, dia 3 kan. Dah habis dah marhaban macam mana? Kita cari marhaban sebelah pula. Marhaban perumahan sebelah pula. Perumahan yang sebelah tu. Kawasan sebelah pula. Okay, bagi lagi. Jadi kau level 1 penuh, level 2 penuh, level 3 penuh, level 4 penuh kan. Jadi pada ceras, pergi ke Gombak, pergi ke setapak kan. Membesar sampai level 8. Level 8 dah ada 9,000 orang. Tak payah 9,000, level 7 pun jadi ya. Dah ada 3,000 orang, kau pun diamond. 3 je. Daripada 3 jalur je. Capai diamond. Senang semua hidup dah. Senang seumur hidup dah. Okay? Bila engkau dah capai diamond tu tuan, nak pergi ke crown tu senang je. Nak pergi crown tu senang je. Sebab engkau dah ada diamond pool. Diamond pool tu kau boleh guna duit tu, kau beli kat co-op tu. Kau guna co-op tu beli downline. Dah ada diamond pool. Apa susah ya? Ya. Money beget money kan. Duit menghasilkan duit. Okay. Jadi kena capai pangkat diamond ni supaya tuan-tuan dapat yang dipanggil diamond pool. Diamond pool itu semua orang punya bayaran dimasukkan di situ. Okay. Bukan tim kau tu. Itu satu dunia punya bayaran tu kau count dia kan. Okay. So ini lama tak cerita yang bawa 3 ni. Biasa bawa 5. Tapi bawa 5 tu lebih bagus. Bawa 5 tu lebih bagus. Lebih kuat. Okay. Tapi tak apa, kalau yang terjadi 3 pun jadilah. Okey lah. Tapi jangan 2. 2 tak cukup. Okay, semua orang bermula dengan beginner. Bila engkau sponsor 2, engkau dah bronze. Okay. Tambah 3 lagi jadi bronze 5. Okay. Bila engkau dah ada 20 orang dalam tim engkau, jalur sekurangnya 3 jalur jalan, engkau capai pangkat silver. So bonus engkau lebih kurang sebulan tu 1,000 ke 2,000 macam itulah. Okay. Bila engkau capai gold, engkau ada 100 orang minimum. Okay. Di lower end goal tu, lower end maksudnya di awal goal tu. Okay. Engkau mungkin boleh dapat 2,500 punya income sebulan. Tapi bila engkau dah naik bertambah ke high end tu maksudnya dekat-dekat nak capai platinum. Dekat-dekat nak sampai 500 lah. Okay, itu boleh sampai engkau RM5,000 macam tu. Boleh sampai RM5,000, RM6,000 sebulan. So bila engkau capai platinum, 3 jalur jalan ada 500 orang. Ke 500 ke 2,500 nak sampai ke platinum ke diamond. The lower end lebih kurang RM2,000, RM3,000, RM4,000. Okay. Tapi bila dah nak pergi sampai ke diamond tu, mungkin ada 2,000 orang, engkau punya tim ada 2,000 orang, engkau punya income boleh sampai RM10,000, RM15,000 income per month. Bila sampai diamond, minimal income kau RM30,000. Okay, kalau diamond yang high end, yang 10,000 orang, 10,000 orang, 20,000 orang, okay, sebab crown tu 50,000 orang crown. Okay. Jadi nak sampai ke crown tu tuan-tuan, itu dipanggil diamond high end ataupun senior diamond lah, senior diamond. Yang bawah tu junior diamond.
Tak kisah, tuan-tuan junior diamond ke, senior diamond ke, itu dah jutawan dah tu. 30,000 ke atas tu jutawan dah tu. Okay, sampailah yang terakhir, engkau capai crown. Crown perlukan 50,000 orang. Jalurnya 5. Okay, jalur untuk capai crown tidak boleh 3. Tidak boleh. Sekurang-kurangnya 5 jalur. 5 grup. Engkau ada 5 grup. 5 kumpulan lah. Bawah engkau tu ada 5 kumpulan. Paling kurang. 4 tak boleh. Engkau tak boleh jadi crown dengan 4. Apalagi kalau 3. 4 pun tak boleh. Paling kurang 5. Okay? Kau kena sponsor 5 orang lah maksudnya. Dan 5 orang yang kau sponsor tu dia punya grup jalan. Jalan. Berkembang. Besar. Maksimum kau boleh ambil satu kumpulan tu 10,000. Kalau kau nak capai crown tu, satu kumpulan maksimalnya 10,000 orang. Jadi 5 kumpulan 50,000. Okay, itu syarat nak jadi crown, mesti ada 50,000 orang, tapi mesti datangnya daripada sekurangnya 5 kumpulan. Satu kumpulan 10,000 maksimum. Okay, sebab itulah saya kata buat bronze 5. Kalau bronze 5 kita kan tajam 5. Jadi kita boleh pergi sampai ke crown. Kalau kita buat penajian 3, tidak boleh sampai crown, dia sampai diamond je. Dia punya limit sampai diamond je. Ya tak apalah. Diamond tu dah besar, tapi seelok-eloknya kita buat dari awal 5 kaki sebagus-bagusnya lah. Okay. Supaya dia jalan serentak 5 tu. So inilah dia tuan-tuan kita punya kerja. Kerja kita membina dinasti kita, membina pangkat kita, membina keturunan kita. Keturunan ni, keturunan dalam live good lah. Keturunan dalam live good lah. Engkau nak muliakan engkau punya keturunan dalam live good. Kau capailah pangkat ni. Capailah pangkat ni. Inilah keturunan engkau ni. Semua orang sama. Kan? Semua orang keturunannya sama dalam live good. Kan? Pangkatnya semua bermula dengan beginner kan. Semua bermula dengan beginner. Tidak ada orang yang masuk live good terus dapat pangkat diamond. Tidak ada. Semua orang, you join now, you beginner. Semua orang macam tu. Semua orang kena berusaha untuk naikkan dia punya martabat dia. Kemuliaan dia. Dia punya honor. Dia punya pangkat. Pangkat dia ni. Dia punya, apa tu? Apa dipanggil tu? Daulat. Daulat. Dia punya daulat dia. Okay? Kan ada cerita tu. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Cerita lah. Riwayat kan? Cerita lah. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Okay? Laksamana Bentan kan. So, bunuh kan. Dia bunuh kan. So bila kena tikam tu, Sultan kena tikam, Sultan dia lontar keris dia. Tak kena pun. Laksamana tak kena. Tak kena tapi mati. Ya kan? Dikatakan dia punya daulat dia. Daulat Sultan. Itu cerita lah tuan-tuan. But maksud dia di sini tuan-tuan ya. Semua orang sama. Dalam live good ni tidak ada aplikasi. Semua orang sama. You start with beginner. Engkau nak muliakan diri engkau. Engkau nak naikkan martabat engkau. Engkau capai dah pangkat ni satu persatu. Bronze, silver, gold, platinum, diamond sampai crown. Crown itu raja tu. Sultan tu. Kau nak jadi sultan kan? Engkau jadi crown lah.
Tidak ada siapa yang larang kau jadi sultan. Sultan di dalam live good. Kan? Engkau dapat 1 bulan sebagai sultan. Live good bagi engkau tidak kurang 100,000. Tidak kurang 100,000. Kalau macam si Timilo, 500,000. 1 bulan 500,000, tuan-tuan. Sebagai seorang sultan dalam live good. Crown tu kan mahkota. Crown tu mahkota. Sultan lah. Okay. Jadi kalau kau nak cerita, kita ni mengembara, tuan. Okay. Kita ni mengembara. Kita dalam satu perjalanan ni. Engkau join live good ni, you start a journey kan. Engkau mengembara. Dan orang kata, tuan, pengembaraan itu yang penting. Okay. Bukan sampai destinasi. Bukan sampai destinasi. Bermula langkah yang pertama engkau melangkah tu, itulah menjadi fun dia. Keseronokan dia itu. Seronoknya engkau bila mengembara, bukan sampai destinasi. Okay? Jadi seronoknya berbisnes di live good ini, tuan-tuan, ialah proses engkau naik pangkat ni. Itu yang seronoknya di situ. Okay? Engkau naik bronze, lepas tu naik silver, lepas tu naik gold, lepas tu naik platinum, naik diamond, naik crown kan. Dalam proses naik pangkat itulah yang seronoknya tu. Di situ seronoknya. The fun is in the journey, bukan in the destination. Kejayaan itu di dalam perjalanan itu. Bukan bila sampai ke crown tu. Okay, jadi langkah pertama engkau buat kerja, itu dah berjaya dah kau. Sebab tu kena buat kerja lah. Sebab kerja tu kejayaan. Okay, pangkat tidak dibeli. Pangkat dicipta. Kita tak beli pangkat kan. Okay. Kita cipta. Tetapi bila engkau dah pegang pangkat ni, engkau dah boleh warisi pangkat tu. Itu boleh diwarisi. Macam sultan-sultan. Dia dah jadi sultan kan. Jadi anak-anak dia tu akan ambil kesultanan dia kan. Sama dalam live good. Dalam live good sama. Macam tu. Engkau dah jadi crown. Engkau boleh bagi crown itu pada anak engkau. Dia tak payah bersusah payah nak naik jadi crown kan. Tak payah. Okay, sebab takhta. Okay. Ada orang kata ada tiga ta dalam dunia ni tuan. Antaranya takhta tu. Takhta wanita. Takhta satu, wanita satu. Takhta kita ni, crown ke diamond ke, kita boleh wariskan kepada keturunan kita. Dia tak payah nak buat susah-susah. Jadi dalam live good inilah, takhta itu kita boleh wariskan kepada keturunan. Jadi engkau yang mencipta takhta tu. Okay? Jadi engkau tidak membazirkan masa engkau. Tidak membazirkan masa engkau. Engkau buat kerja, engkau dapat kuasa, dapat pangkat ni, dapat takhta ni. Engkau boleh wariskan pada keturunan engkau beratus tahun. Engkau dah mati dah. Dah masuk kubur dah. Tapi keturunan engkau enjoy. Keturunan engkau tu yang akan enjoy kuasa tu. Kuasa tu. Kan? Nanti ada cucu engkau yang
dia pun tak kenal kau, kau dah mati kan, cucu kau. Dia ingat kau, dia kata, anak kau kata, datuk engkau tu yang dapat benda ni, yang jadikan kita crown ni kan. Kita crown ni sebab datuk kau tu. Dia yang crown, tapi dia wariskan pada bapak wariskan pada kau. Keturunan dah tuan-tuan. Menjadi keturunan, pangkat keturunan kau kan. Kena pandang ni, kena tengok benda ni. Okay? Kemuliaan yang kau boleh perolehi, tak kisahlah engkau di kehidupan ini tuan-tuan engkau tak ada keturunan. Macam pangeran, dia ada keturunan, dia pangeran kan. Kata engkau tak ada pangeran, tak ada apa, biasa-biasa aja kan. Tapi engkau boleh cipta satu keturunan engkau dalam live God lah. From nobody menjadi somebody. Sama tahap dengan seorang sultan. Tuan-tuan, kadang-kadang kerabat diraja tidak sebanyak ini dia punya income. Kerabat diraja ada yang dapat income, tapi yang dekat-dekat dengan sultan lah. Tapi kalau kerabat yang jauh-jauh dah tu, mana ada lagi dah. Tidak ada dah dapat daripada kerajaan. Tapi dia kerabat diraja kan. Tapi kalau kita di sini dalam live God ni, kau jadi crown dah. Engkau dah 100,000, 200,000, 300,000, mungkin 1 juta dah. 1 juta 1 bulan dah. Contohlah engkau dah 10 tahun kan. Tim Miller tu dah sekarang 500,000 juta. So katalah 2 tahun dari sekarang. Ataupun setahun dari sekarang tuan-tuan. Dengan kelajuan live God ni, maybe setahun dari sekarang dia punya income, sebulan punya income akan menjadi 1 juta ringgit sebulan. Kan? 1 juta ringgit sebulan tu kan? Mana ada kerabat diraja dapat 1 juta sebulan ya? Okay? So bawa benda ni kepada orang-orang yang tak ada kerja. Orang-orang yang tak ada kerja, bagi tahu benda ni. Buatlah live good business live good ni. Ciptalah engkau punya keturunan engkau. Muliakanlah keturunan engkau tu, kan? Sampai menjadi seorang raja dalam live good. Income sampai 100,000, 200,000. Modal hanya RM250. Sekali seumur hidup. Bulan-bulan guna bonus engkau. Tidak mahal pun, RM50 je. Bulan-bulan RM50 je. Gunalah bonus engkau. Okay, tapi tidak boleh duduk diam tuan-tuan. Ini kita kena bina network ni. Kena bina keturunan kita ni. Tapi tidaklah susah kan. 3. 5 lah. Tak boleh 5, 3. Bukan 30. Bukan 300. 3 orang. Semua orang boleh buat tu kan. Sebenarnya lah. Semua orang boleh buat kerja ini. 3. Bukan susah kan. 3. Cabarannya ialah berjemaah. Cabarannya di situ. Berjemaah tuan-tuan. Bolehkah engkau berjemaah atau tidak? Kalau dari segi individu itu boleh. Seorang bawa 3 tu boleh sebenarnya. Tapi nak jadikan dia usaha bersama, aku 3, engkau 3, engkau 3, 3. Itu berjemaah lah tu. Itu dipanggil berjemaah, duplikasi tu. Cabarannya ialah duplikasi. Aku boleh bawa 3, tapi 3 tu boleh bawa 3 ke? Itu soalan dia tu. Aku boleh bawa 3, tapi 3 yang aku bawa tu boleh bawa 3 ke? Question mark dia. Itu maksud dia berjemaah.
Jadi cabarannya ialah berjamaah itu. Bolehkah engkau berjamaah? Bolehkah engkau bekerja sama dengan orang lain? Itu maksud dia begitu kan. Engkau tak suka beraktiviti dengan orang tak? Orang panggil introvert. Engkau introvert tak? Tak boleh bergaul dengan orang tak? Sebab kita kena berjamaah ni. Kena bekerja sama ni. Tidak boleh jadi introvert kan. Antisosial kan. Tidak boleh jadi antisosial. Kau kena bersosial, berjemaah lah, berkomuniti lah. Supaya berlaku duplikasi. Okey. Jadi kerja kau selalu macam itulah. Kau kena, jom kita jumpa si anu, jumpa si anu, jumpa si anu, jumpa si anu. Bukan kau seorang, ajak kawan kau. Ajak best friend kau kan. Siapa best friend kau siapa? Kalsum. Okey Kalsum. Kalsum, jom besok kita jumpa si Farida. Itulah kerja kau tuan. Ajak kawan kau yang sudah member sama-sama jumpa orang yang belum member. Itulah kerja kau. Itulah dipanggil berjemaah tu. Kalau kau boleh buat tu, besarlah engkau punya kumpulan. Sudah pasti satu masa engkau akan jadi diamond. Itu je. Itu saja. Ajak kawan yang sudah member. Kalau dia belum member, ajak apply engkau, sama-sama jumpa kawan engkau yang baik tu untuk close dia jadi member. Dah jadi member, gunakan kawan baik engkau tu pergi jumpa kawan yang lain. Jadilah viral kan. Jadilah dia viral kan. Dia kawan dengan kawan, kawan dengan kawannya. Okay, kalau kita pandang benda ni senang, jadi senang. Kalau tuan-tuan pandang dia susah, jadi susah. Sebenarnya dia senang je. Ni manusia kan. Kita dah ada hubungan dengan kawan-kawan kita kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya tengok tadi video yang dihantar ke grup WhatsApp. One very interesting point, dia ada menyatakan perihal demografik perubahan demografik penduduk dunia. Dan kalau kita lihat itu dan relate kepada demographic changes di dalam graduan-graduan yang keluar daripada banyak universiti baik di Malaysia dan seluruh dunia, kita akan dapat satu kesimpulan bahawa akan lebih ramai lagi graduan yang akan keluar daripada universiti. Now, kalau kita banding jumlah graduan yang keluar daripada universiti dengan kedudukan keberadaan pekerjaan yang available di mana sahaja, termasuk di Malaysia, di Sabah, di mana saya berada sekarang, sudah tentu bilangan kekosongan jawatan itu tidak akan dapat menampung keperluan pekerjaan yang akan dituntut oleh, yang akan dicari oleh graduan-graduan yang keluar daripada universiti ini. Disebabkan pertamanya peluang pekerjaan tidak akan dapat menampung jumlah graduan yang keluar. Pertumbuhan industri tidak mungkin akan begitu banyak sekali untuk membolehkan mereka absorb ini pencari kerja. Dan itu satu. Kemudian umpamanya di Sabah lah kan, kalau kita tengok dia punya jumlah orang-orang Sabah yang berhijrah ke negeri-negeri di Malaysia, termasuk Brunei, bahkan sekarang ada yang sudah keluar negara seperti Korea, Australia.
semata-mata untuk mengejar kerja, memetik buah, apple, orange, dan sebagainya. Di KL sahaja dan Johor, rasa-rasanya ada lebih 30-40 ribu orang Sabahan yang bekerja di sana semata-mata disebabkan ketiadaan pekerjaan di Sabah. Nah, itu apa yang berlaku sekarang dan apa yang akan berlaku dalam tahun-tahun yang mendatang amat menakutkan sekali. Sebab akan lebih banyak pemuda-pemuda di Sabah akan keluar berhijrah ke negeri-negeri di dalam Malaysia dan juga di negara-negara dekat seperti Brunei dan sejauh Korea dan Australia, New Zealand juga. Di sini timbul kita ada satu peluang untuk kita menanamkan keinginan untuk mereka satu peluang untuk menjana pendapatan seolah-olah mereka itu bekerja sebenarnya. Jadi pada hemah saya lah kan, kita akan timbulkan satu rasa ketakutan, fear. We have to create fear among these people, fear among the families, dan mengatakan bahwa it is important bahwa mereka kena cari peluang yang lain selain daripada menunggu pekerjaan yang mungkin tidak akan ada dalam masa 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3, 4 tahun. Di Sepitang, di tempat saya berada sekarang nih, ada saya ketahui seramai mungkin lebih 50 orang graduan yang ada degree, yang ada diploma, keluaran daripada SPM, yang masih dia taat menunggu pekerjaan. Jadi di dalam dia punya mentality itu, cara cari duit ialah bekerja, makan gaji. Cuma sebilangan kecil sahaja yang barangkali berani menjuruskan diri mereka ke dalam bidang perniagaan. Itu pun bidang perniagaan yang tidak menjamin satu passive income. Dia lebih kepada perniagaan jenis seolah-olah makan gaji. Yang paling senang buka gerai, jual cucur pisang, jual sate misalnya. It's good money, no doubt. Cuma sahaja, oleh sebab dia tidak menghasilkan passive income, dia tidak akan boleh menjamin masa hadapan mereka 5, 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Because sejauh mana kita manusia ini boleh meneruskan kerja-kerja berniaga seperti membuka restoran. Especially kalau kita ada anak yang langsung tidak punya minat dalam bidang perniagaan seperti jualan makan apa semua ni. Sudah tentu apabila kita sudah berumur 65 tahun, 70 tahun, kerja sebegitu, sudah tentunya kita tidak akan dapat meneruskan. Dan bila kita tidak dapat meneruskan, makanya timbul satu keadaan di mana kita akan terhenti menerima apa-apa juga pendapatan daripada aktiviti bisnes yang kita buat selama ini. Maknanya dia tidak ada konsep passive income di sana. Jadi kita seharusnya menanamkan idea ini, idea network marketing, especially LiveGood, yang jauh lebih senang, lebih mudah untuk membolehkan mereka ini mendapat passive income yang membolehkan mereka walaupun mereka sudah berhenti beraktiviti dalam LiveGood. Berhenti maknanya bukan berhenti terus tidak membayar, mereka tetap terus juga membayar. Maknanya berhenti, dia sudah tidak lagi cuba mencari orang-orang ini cari downline apa semua ini.
untuk mengembangkan dia punya business, because down the lines akan timbul like siapa cakap, we don't know di bawah kita akan terhasil gold, platinum, mungkin diamond. Jadi kalau keadaan itu sudah terjadi, sudah tentu kita punya income atau jauh lebih besar daripada hasil dengan yang konvensional ini. I think this is yang seharusnya kita tanamkan di dalam pikiran anak-anak muda sekarang ini. I've been trying very hard sebenarnya. Cuma belum ada rezeki. Mungkin disebabkan ialah anak-anak muda sekarang ini dia especially yang fresh graduate ini, sama biar dia daripada universiti kah, politeknik kah, ataupun sekolah menengah tinggi kah, apa dia orang ini belum terbuka dengan sistem perniagaan network marketing. Dia orang ingat apabila kita sebut network marketing, ditimbul di dalam kepala dia orang, ini mesti jual produk. Mesti jual produk. No, jual produk no, aku tidak boleh. Mau cari orang, tidak boleh. Tetapi tanpa mereka sedari bahawa di dalam apa kerja sekalipun, networking is important sebenarnya. Kita bina rumah kah, bina pondok kecil kah, apakah, mesti ada networking. Unless you're Superman, you know everything, you know, you boleh bertindak sebagai tukang kayu, tukang pipe, tukang simen, tukang elektrik lah apalah. Unless you are able to do all those that by yourself, then you don't need anybody, kan? But as long as kita ini ada limited kita punya capabilities, we need networking with other people. So konsep itu yang diorang belum diorang boleh accept kepada konsep network marketing ini. I think once kita sudah boleh dapat memahamkan mereka dengan konsep yang ramai orang hadapi sekarang ini, dengan konsep network marketing yang kita buat sekarang ini, pastinya kerja kita tu akan jauh lebih senang, I think, right? Because that is where the big money comes from. Kalau kita tengok Tim Miller, who is Tim Miller? Kalau kita banding keadaan kita dengan Tim Miller 2 tahun yang lalu, keadaan kita jauh lebih baik sebenarnya. At least kita ada rumah, ada kereta to drive around from one place to another. But Tim Miller, rumah tidak ada, kereta tidak ada, handphone. First initial stage tu, kalau tidak salah, dia tidak ada handphone pun. Dia rely on komputer di library, di perpustakaan tempatan di mana dia berada. That's where he started from. So, kalau kita banding keadaan Tim Miller dulu dan keadaan kita dalam masa yang sama, I think we are in a better position. Itu sebenarnya, right? Ya. Yeah. Dan so like Sifu cakap tadi, if you can get 5, cari 3. Is it hard to find 3 people? That is the question yang kita kena lemparkan kepada orang-orang kita ni. I'm sorry to say this, but that's it. Is it hard to find 3 people? I don't think so sebenarnya. Unless you don't want to do it. Unless ada rasa macam malaslah. Nanti saya cakap dengan ini kawan ni, dia cakap no juga. No. Ini sikap yang kita harus kikis. We have to accept, berani terima penolakan daripada orang-orang ni. My example, setiap hari saya spend lebih 2 jam, 3 jam, kadang-kadang campur the whole day
sepanjang 24 jam tu, I think ada 6 jam saya spend on handphone, on computer, surfing di internet, Facebook, cari new kawan. I think I want to share this lah. Saya banyak, every day saya make a request tidak kurang daripada 5 hingga 10 orang new friends, termasuk rakan-rakan orang-orang di US, UK dan ada European countries lah. Kalau kita tengok, di orang itu pun sebenarnya dahagakan pendapatan. Ada yang single mom, ada yang katanya by next month I will be homeless. So these are the people yang kita kena cari sebenarnya, because I thought at first doing live good bermakna kita kena cari leaders. Yes, kita itu satu tindakan yang baik sebenarnya. But to me, like siapa cakap? Was it Kari? Don't bank on finding leaders katanya. Sebab leaders ni, kalau dia di industri yang lain, dia di company network marketing yang lain, sorry to say, dia semacam ada sikap ego itu. Ini yang saya dapati lah. They believe in their own system. Now that they already at the top of their system, kalau kita yang masih di bawah-bawah ini nak ajak dia orang ni masuk ke dalam kita punya business, I think it is very difficult for us to convince dia that our system is the best. Ya sebenarnya dia nampak it is the best system. Cuma oleh sebab keegoan dia itu, dia tidak boleh terima dan tidak boleh ikut kita untuk buat this business sebagai satu business activity. I'm sorry to say this. So we don't limit kita punya activity itu untuk cari leaders, but anybody yang betul-betul dahagakan peluang untuk mendapatkan extra income, extra passive income, yang itu yang kita akan tegakkan. Extra passive income. These are the people yang kita kena kerja kuat untuk tolonglah. I think saya punya program untuk menjadikan satu golongan anak angkat, that is I support lah sebenarnya. And kalau ada orang yang betul-betul anak muda especially yang betul-betul ikhlas membuat ini business, I for one sanggup korban untuk sponsor dia punya adalah. I think rakan-rakan yang lain saya ajaklah supaya kita anggap saya ini sebagai satu sedekah lah. Niatkan ia sebagai sedekah. Ya. Setiap kali kita bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kita dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ya. Tapi ialah masalah kita kena ikhlaskan. So hopefully Sifu punya perancangan untuk mewujudkan itu anak angkat Live Good boleh dilaksanakan secepat mungkin. Kalau boleh sebelum habis ini tahun lah. So kalau bukan cakap sombong lah ataupun takbur, rasanya kalau satu orang boleh saya angkat 1 bulan, lebih daripada itu kena pikir-pikir dulu lah Sifu. Because kita ini pun banyak juga kita punya commitment. But that's it. The important thing is we have to create fears tu, rasa macam rasa takut terhadap apa yang akan berlaku di tahun-tahun yang mendatang. Dengan mengatakan bahawa lebih ramai lagi penganggur yang akan wujud, yang akan terjadi, kadar pengangguran akan meningkat disebabkan keadaan semakin ramai graduan yang keluar daripada universiti dan disebabkan
kekurangan bilangan pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh pihak kerajaan dan oleh pihak-pihak swasta. There is no way kerajaan dan pihak swasta boleh menghasilkan jumlah kerja untuk menampung semua lapasan universiti, politeknik dan seumpamanya lah. That's my sharing lah, Sipu. Alright. Thank you. Ya. Disentuh tadi pasal program anak angkat. Jadi saya nak beritahu sikit lah. Program anak angkat ni, anak angkat, cara sibuk buat benda ni ialah sibuk akan kempen, sibuk akan buat video. Dalam video dia sibuk akan beritahu program Live ni lah, sibuk akan beritahu pasal program Live ini, dan sibuk akan offer siapa di kalangan bukan saja budak lepasan universiti, tapi siapa pun tetap. Walaupun orang yang sudah 50 tahun ke 60 tahun ke, sibuk akan offer juga. Bukan saja lepasan universiti. Semua orang yang mempunyai masalah untuk dapatkan modal. Siapa saja yang ada masalah nak dapatkan modal, 250 tu akan sibuk offer. Jadi sibuk akan beritahu dia, ini kena ikhlas ni. Kena ikhlas. Kalau engkau betul-betul tak boleh, baru engkau ambil offer ni. Kalau engkau boleh sediakan modal, jangan ambil. Bagilah pada orang lain. Bagi pada orang lain yang betul-betul tidak boleh sediakan modal ini. Macam dulu sahabat kita Sylvester dulu nak mula kan, ada dalam keadaan macam tu kan. Syaratnya, Sipu ada bagi syarat. Syaratnya itu, kau tidak boleh sediakan modal ni, kau tidak ada duit nak sediakan modal tu. Syarat kedua ialah bila engkau kita offer, engkau kena bawa satu orang. Engkau kena menaja lah sekurang-kurangnya. Ini syaratnya. Syaratnya engkau kena menaja sekurang-kurangnya satu orang dalam tempoh 1 bulan. Dalam bulan pertama tu, kalau engkau nak ambil benda ni, kalau engkau nak ambil anak angkat ni, engkau kena bersedia untuk buat kerja menaja orang sekurang-kurangnya 1 orang dalam tempoh 30 hari. Itu tugas engkau, kewajipan engkau sebagai anak angkat itu. Jadi ada syarat. Syarat pertama, engkau memang tidak ada modal. Syarat kedua, engkau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh buat kerja engkau dalam 30 hari untuk sekurang-kurangnya ada 1 orang. Kalau engkau tidak dapat 1 orang, kalau engkau tidak dapat 1 orang ini, akaun yang kami bagi tadi itu akan diambil semula. Jadi dia bersyarat. Kalau engkau dapat bawa seorang dalam 30 hari, sekurang seorang, bermakna akaun itu engkau ambil selama-lamanya. Engkau peganglah akaun tu. Engkau punyalah akaun tu selama-lamanya. Kita tidak akan tagih balik akaun tu. Dan engkau tak payah bayar. Sebab ini kan kita sponsor ni, bukan hutang. Kita bagi sponsor. Tapi akaun tu engkau punyalah. Kalau engkau tidak dapat bawa seorang,
akaun ni kami ambil balik. Ibu angkat engkau, bapa angkat engkau, keluarga angkat engkau tu akan ambil balik akaun tu. Sebab engkau tidak layak untuk menjadi anak angkat. Sebab engkau tak buat kerja engkau. Engkau tak buat kerja engkau. Yang kita nak ni ada anak angkat yang buat kerja. Okay, itu syarat dia. Jadi kita tidak mau membazir wang kita bagi akaun kepada orang yang tak buat kerja. Okay, jadi itu kita offer, beritahu dia awal-awal tu. Ini syarat ni. Kalau kau nak ambil sebagai anak angkat ni, ini syarat dia. Kau kena setuju. Kalau setuju, okey. Prestasi 30 hari. Prestasi 30 hari. Kalau kau tak sponsor orang, akaun diambil semula, kita offer pada orang lain. Orang lain pula jadi anak angkat dah. Macam itulah tuan-tuan. Okay. Jadi kalau dia dapat bawa seorang, bermakna engkau punya tim akan jalan. Keluarga angkat tu lah. Keluarga angkat tu. Okay. Jadi engkau, katalah engkau ada tiga anak angkat. Anak angkat ni siapa yang cari tuan-tuan? Siapa yang cari? Kalau engkau nak cari, boleh cari. Engkau offer teruslah, tak payah melalui sifu lah. Ya, tidak payah melalui sifu. Tapi kalau engkau tak nak cari anak angkat tu, sifu carikan, boleh. Okay, jadi bila sifu, beritahu sifu je. Okay, sifu saya nak 3 orang anak angkat. Contohlah, sifu saya nak 3 orang anak angkat. Kalau ada, beritahu. Jadi sifu akan cari dan bagi tahu pada engkau lah. Kalau ada, sifu akan bagi tahu, engkau bayar 250 tu, engkau sponsor dia. Jadi dia punya password dia tak boleh ubah. Password tidak boleh ubah. Itu perjanjian dia. Perjanjian dia dalam 30 hari tu, password itu kita bagi satu password. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah password dia. Dan password itu tidak boleh diubah. Okay, selagi dia tidak sponsor orang. Kalau dia sponsor orang, okey, tak apa. Kau ubahlah. Kan? Tapi selagi dia tidak sponsor orang, bermakna akaun itu nanti kita akan ubah. Kita ambil balik akaun tu, username tu kita akan ubah username dengan anak angkat yang baru. Okay? Hanya itulah. Jadi kita boleh tukar-tukar. Kalau orang yang jadi anak angkat tu dia tak buat kerja, kita tukar pada nama lain, orang lain yang nak buat. Itu syarat yang Sibu bagi, yang Sibu nak laksanakan begitulah. Okay. Jadi kalau engkau nak ambil 3 orang anak angkat, bermakna 750. 750. Okay, jadi engkau ada 3 akaun lah. 3 akaun anak angkat lah. A, B, C kan. Okay. Syarat benda itulah, kita buat macam itulah. Sibu nak buat macam tu supaya kita boleh bantu orang-orang yang susah. Kita bagi dia peluang untuk berniaga di dalam Bigfoot dan kita tidak rugi juga kerana apa? Tentuan sponsor dia. Tentuan sponsor satu orang, tentuan dapat separuh dah, 50% kan. 50% daripada apa yang kau tolong bayarkan dia tu kan. Okay, jadi 3 orang ni kau dah balik modal separuh lah. Kan? Dah 300 lebih lah. Okay. Tetapi bila syaratkan tadi kita kata dia mesti sponsor orang. Untuk dia melayakkan miliki akaun ni, dia kena sekurangnya 1 orang. Jadi engkau dah ada level 2 tuan-tuan. Engkau dapat 10% kat sini. Okay. Jadi itu syarat. Jadi dengan 3 orang yang anak angkat engkau ni, engkau boleh harapkan kumpulan di jalan. Kena ada syarat tadi tu. Syarat engkau mesti sponsor orang. Kalau dia boleh sponsor 1 orang, tuan-tuan, dia boleh sponsor 2 orang. Kalau 1 orang dia boleh sponsor, maksudnya dia boleh sponsor 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Maksudnya dia ada kebolehan menaja lah.
Kalau dia boleh sponsor seorang, maksudnya dia boleh sponsor 2, 3, 4, 5. Ya kan? So makna engkau punya tim ni jalanlah, 3 kaki ni akan jalanlah, tuan. Okay, so ini strategi anak angkat ni. Kau tidak akan rugilah, tuan. Okay. 3 orang ni pun kau dah dapat separuh dah. Bila level 2 ni jalan, lebih lah kau dapat, tuan. Okay, lebih lah. Yang seperti Sipu ajar tempoh hari, satu orang tu ibarat kau dapat 1 juta. Satu orang, satu kaki jalan ni ibarat kau dapat 1 juta ringgit. Dalam fast start bonus tu kan. Kan total kalau kita kira tu 5 tu kan, 5 sampai 10 level, 25 juta tu tak. Yang nak jadi ibu angkat, bapa angkat, keluarga angkat, WhatsApp Sifu. Okay, WhatsApp Sifu. Sudah ada 2 orang yang nak jadi bapa angkat, ibu angkat ni. Satu si Mariam, seorang lagi Maziba. Maziba tadi dia WhatsApp Sifu, dia kata dia nak 1 orang anak angkat. Tapi Sifu belum buat video dia lagi lah. Mungkin dalam besok lusanya tu Sifu sudah kempen. Sifu akan kempen sebelum dalam bulan ni lah, dalam 3-4 hari ni Sifu akan start sudah mencari anak angkat tu. Dan banyak potensi anak angkat dalam LinkedIn. LinkedIn tu terlalu ramai pelajar-pelajar universiti yang sudah graduate ke, yang tengah internship ke, yang masih belajar ke. Ada beribu pelajar Malaysia, bukan saja Malaysia, di seluruh dunia, tapi Malaysia pun sudah ada beribu kat situ. LinkedIn ini bagus sebab apa, kita boleh nampak dia student universiti mana kan. Dia itu bagusnya LinkedIn. Okay? Orang-orang yang di situ kita boleh tahu dia punya background, dia punya pendidikan dia, kita boleh tahu. Ya, saya sibuk. Tapi tidak keluar belas punya gambar di sibuk. Tidak tahu bagaimana sudah lagi. Dia sudah tekan ini apapun tidak keluar. Tak, kau punya kamera ada? Sudah. Ada. Tadi ada keluar, tapi sekarang sudah tekan sibuk tapi tidak keluar. Tak, nampak. Oke, sorry sibuk. Iya. Oke. Ini sebenarnya tajuk yang kita sibuk fungsikan kita pada malam ini sebenarnya tajuk yang kena pada diri saya sendirilah. Sebab saya salah seorang yang bukan dibuang kerja, tapi saya berhenti karena disebabkan beberapa sebab lah. Jadi bayangkan daripada ada sumber pendapatan tetap pada masa itu dan tiba-tiba berhenti kerja, dan memang terasa betul daripada bawah 360 derajat lah, pusingan 360 derajat, dan ini yang berlaku kepada saya lah. Tapi sebelum itu sebenarnya saya lebih suka untuk mengucapkan tahniah pada yang hadir pada malam ini ya, yang sudi bersama dengan kita menimba ilmu, dan semoga ini adalah permulaan yang baik bagi kita lah. Dan juga saya ucapkan pada orang rumah saya karena telah mencapai pangkat dalam life good inilah, dan kepada diri saya juga untuk pengetahuan kamu lah kan, sebenarnya saya sudah sampai silver, tapi orang saya ramai yang down karena Snoopy itulah, dan saya turun pangkat pergi bronze, dan hari ini juga sebenarnya hari yang begitu indah dalam hidup saya lah. Bersejarah, orang rumah saya naik bronze, saya naik balik silver lah. Dan ini yang saya ingin kongsikan sebenarnya, ini yang berlaku pada saya lah. Bila saya berhenti kerja, saya balik kampung, dan banyak kerja yang saya buat lah, struggle lah cari kerja, sampai saya jual sebenarnya kereta untuk mulakan bisnis lah. Tapi akhirnya bisnis yang saya lakukan itu tidak kemana, dan saya pun ya banyak aktiviti yang saya buat. Jadi sebenarnya cerita yang saya fungsikan pada malam ini sebenarnya itu yang kena dengan saya lah, sehingga saya jumpa Life Good ini dan saya aktif dalam Life Good ini. Saya merasakan seolah-olah saya diberi napas baru lah, diberi napas baru. Jadi pada saya Life Good ini sangat sangat sesuai untuk kita lakukan, terutama mereka yang hampir mau pensiun, mereka yang sudah tidak pekerjaan tetap seperti saya kan inilah. Dan
pada mereka yang masih bekerja pada hari ini, terutama mereka yang masih kerja dengan swasta, saya sarankan join Lifegood, letakkan satu tekad bahwa sampai pada satu hari nanti, sampai pada satu saatnya kena putuskan hubungan dengan majikan lah. Sebab sekarang ini kan pengalaman saya dulu, masa apa yang saya makan, apa yang saya beli, semua yang saya lakukan ditentukan oleh majikan saya. Suka atau tidak, kamu dapat terima ini ataupun tidak, 8 pagi, 8:30 saya akan datang kerja, jam 5 saya akan balik. Dan itulah rutin harian setiap hari. Dan kehidupan saya ditentukan oleh orang lain. Dan kereta yang saya beli pada masa itu pun sebenarnya itu bukan kereta idaman saya, tapi itu adalah kereta kemampuan saya. Dan itulah kalau makan pun, kalau macam awal bulan bolehlah makan sedap-sedap, bolehlah 2 daging, satu lauk, satu sayur lah. Tapi kalau tengah bulan itu terpaksa cari yang ekonomi sedikit lah. Kalau boleh-boleh minta belanja dengan kawan lagi lah. Dan masa itu pun saya struggle, pagi kerja, petang saya main taksi sapu. Tapi itu juga lah kehidupan saya ditentukan oleh majikan saya lah. Minta maaf dengan majikan saya lah. Bukan saya merendah-rendahkan ataupun apa dengan majikan saya, tapi hakikatnya itu yang berlaku. Dan saya percaya kita yang sudah bermula dengan Lifegood ini, kita akan mencapai kebebasan uang dan masalah. Jadi sebenarnya kita di sini, kita ada 3 kategori ini sih, Bu. Satu, ada masa, tiada masa tapi ada duit. Mereka golongan seperti dokter, ada golongan lah, ada duit tapi tiada masalah. Dan golongan yang paling bangsat ini golongan saya lah sampai sekarang, yang tiada masa dan tiada duit. Kawan pergi mana? Alah, saya tidak dapat pergi, saya kena jaga anak. Kau belanja dulu, saya makan, saya tidak duit. Inilah saya sekarang, kategori saya. Tetapi saya percaya dalam Lifegood ini yang akan menjadi ini yang akan menjadi hukum kepada saya bahwa satu hari nanti saya akan pasti yang akan mencapai ada masa dan ada duit lah. Jadi semua kita di sini coba usahakan supaya kita punya masa, kita ada duit, dan kita ada masa di mana kita pergi umrah kah, pergi bercuti bersama dengan keluarga kah, pun duit masih berjalan untuk kita lah. Maksudnya di sini bukan kita lagi yang buat duit, tapi duit yang buat untuk kita. Terima kasih, Sifu. Oke. Okay, very good. Ada lagi, kawan? Assalamualaikum, Sibu. Moses, silakan. Salam. Awal-awal lagi saya dah katakan bahwa Sipu ini adalah penjana jutawan untuk kita. Kalau kita ikut apa yang diajarkan dari awal sampai sekarang, memang kita berhasil. Tapi saya pun belum berhasil lagi, tapi sedang meniti kejayaan. Memang benar untuk menjadi kejayaan itu bukan mudah. Kalau benar mudah, seluruh orang dunia dah semua dah jadi jutawan. Jadi ilmu yang dibagi oleh Sipu sekarang ini memang untuk meniti kejayaan menjadi jutawan. Makasih Sipu. Saya walaupun keadaan tak begitu sehat, tapi saya ikut setiap malam. Sipu punya pelajaran ini memang saya terapkan di dalam hati saya dan jiwa saya. InsyaAllah kita akan dapat diamond, Sipu. Terima kasih Sipu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu ada love. Okay, kalau tak ada sampai sini malam ini tunggu saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadi keberkatan kita untuk kita berjaya insya-Allah. Jadi sampai sini saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.